Jika seorang telah mati, adakah dia akan terus diazab? Atau dia akan ditanya oleh malaikat dulu, atau menunggu semua umat di padang mahsyar dulu baru disoal dan diazab? Menurut pendapat ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, disoal itu di dalam kubur, di alam barzakh. Kita akan 2 kali disoal. Satu disoal di alam barzakh, yang kedua disoal di akhirat. Nampak? Ada dalil? Banyak sangat dalil. Beri sedikit, insya-Allah. Hadis yang pertama tentang disoal dalam kubur. Bila Nabi kata kalau kamu sudah selesai tanam saudara kamu, kawan-kawan kamu di kubur, Nabi kata istaghfiru li akhikum. Nampak? Wasalu lahu tasbit fa innahu al-ana yus'alu. Jangan terus balik lepas tanam. Tanya, kamu mintalah ampun daripada Allah kepada saudara ini. Mintalah agar Allah ampunkan mayat ini, dan berdoalah supaya dia dapat menjawab. Kerana sekejap lagi al-ana yus'alu. Fa innahu al-ana yus'alu. Nabi kata, maka mayat ini sekejap lagi yus'alu, akan ditanya. Jelas lagi? Sudah jelas. Dan akhirat tanya lagi. Banyak hadis, banyak sangat. Ni bukan malam kita cerita bab hadis, tapi dah mu tanya, bagi satu. Faham? Nabi sebut dalam sebuah hadis, la yazalu qadama ibni adama yaumil qiyamati indallah hatta yus'ala an arba'. Manusia yang bangun di padang mahsyar di hari kiamat nanti tidak boleh bergerak, tak boleh berganjak di hadapan Allah, melainkan setelah disoal 4 soalan. Jelas lagi? Ada soalan. Cuma berita gembira bagi orang mukmin, setelah disoal maka diberilah kebaikan. Dan orang munafik dan orang kafir setelah disoal diazab. Okey? Orang beriman sebut dalam kitab-kitab hadis, antaranya kitab Sahih Ibnu Hibban yang kita sebut tadi, terjemah tadi. Okey, ada hadis bahawa orang beriman dia akan jawab Allahu Rabbi. Kan dia ada soal, man rabbuka, siapa Tuhan kamu, wa man nabiyyuka, siapa nabimu, wa ma ikhwanuka, siapa saudaramu. Antara dalam hadis. Nampak? Maka jawabnya mayat dalam hadis kata, mayat kata, orang beriman tu lah, Allahu Rabbi, Allah lah Tuhanku, Muhammadun Nabi, Muhammad Nabiku, wal muslimuna kulluhum ikhwani, semua orang Islam itu saudara mara aku. Faham? Dan ada hadis yang lain pula, bila ditanya, ma qulta li hadzal rajul bu'itsa fikum, apakah kamu nak kata tentang seorang laki-laki, iaitu Nabi Muhammad yang telah diutuskan kepada manusia? Kata Nabi, jika mayat itu orang beriman, dia kata huwa Muhammadun, orang itu namanya Muhammad, aman Nabi, aku beriman dengan dia, wasaddaq Nabi, kami membenarkan cakapnya. Faham lagi? Maka bila lagu tu Nabi kata dah dapat jawab, Allah akan luaskan kuburnya sejauh mata memandang. Jadi bukan disoal siapa kiamat, disoal sekejap. Dalam hadis dhaif, soal saja 7 malam. Faham lagi? Hadis itu tak kuat, tapi tak apa, kita cerita. Okey? Tubtanul mukmin fi kuburihim sab'a layali, akan difitnahkan orang beriman di dalam kubur mereka 7 malam. Hadis itu dhaif. Hadis dhaif tak boleh nak buat hujah, tapi nak cerita tentang akhirat boleh. Okey? Lepas tu maka diberilah kebaikan. Apa kebaikan orang beriman setelah disoal 7 hari? Setelah menjawab soalan-soalan muka wa nakir, kebaikannya dia akan dapat raudhatun min riyadil jannah, kebun-kebun syurga. Siapa yang paling mewah di alam barzakh? 2 orang. Satu orang para nabi dan para rasul. Yang kedua orang mati syahid. Kata atas dunia ni hak mewah menteri. Perdana menteri, gitu umur. Nak sultan dan sebagainya. Nak tu gelerang ni sini. Gelerang tu dalam kubur orang yang VVIP, para nabi dan mati syahid. Sehingga ke sana kemari lebih mewah daripada orang beriman yang lain.
Kita hanya sekadar duduk pada riyadul jannah, yatazawaruna bainahum, ziarah menziarahi di alam barzakh. Okey? Cukup. Ada pun orang kafir disebut dalam hadis, bila ditanya tak boleh jawab, lalu disempitkan tanah kubur hingga boleh sisih tulang rusuk. Sekarang Tuhan buat tulang rusuk kita begini supaya abdomen atau organ-organ dalaman terpelihara daripada hentakan. Ada dikurung dengan dalam tulang. Faham? Jadi tolak tulang jadi gini. Nampak? Kita nak tambah tak boleh. Nabi cerita setakat tu. Maknanya azab. Nah, dalil azab yang ada Nabi sebut Nabi berdoa setiap kali selepas membaca tayat akhir sebelum salam. Orang tanya, ya Aisyah, Nabi baca apa sebelum salam lepas tayat akhir? Aisyah kata, lepas Nabi baca fil alami innaka hamidum majid, dia selalu baca Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa azabil qabri. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta berlindung daripada jadi papa kerdana, aku minta berlindung daripada jadi kufur, aku minta berlindung daripada azab kubur. Tak? Mana azab kubur ada tak? Ada lah, lepas tu Nabi minta berlindung. Faham? Soalan seterusnya,